الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. وبعد. Terima kasih kepada berbagai soal fadilah Tuan Imam, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi berkesempatan. Alhamdulillah, Allah bagi ruang. Saya selalu sebut pasal nikmat sihat dan kelapangan ini, dua nikmat yang selalu kita terbabas dengannya. Malam ni kita sambung lagi dengan tajuk munakahat kita, masuk di bawah tajuk perempuan yang haram dinikahi. Sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi itu ada 7. Satu, sebab keturunan. Yang kedua, sebab susuan. Yang ketiga, sebab musaharah, persemendaan. Yang keempat, permaduan, sebab bermadu atau permaduan. Yang kelima, sebab kafir. Yang keenam, sebab dianya isteri orang. Dan yang ketujuh, sebab dalam iddah perceraian, talak raj'i ataupun talak iddah bain kubra. Talak 1, talak 2, talak 3, bain kubra. Kita hurai satu-satulah. Sebab keturunan ada 7 jenis manusia. 7 sebab. Jenis perempuan yang haram dinikahi disebabkan oleh keturunan ada 7. Tadi 7 dah, pecah lagi 7 sebab keturunan. Ambil satu sebab keturunan, salah satu dia ibu. Orang Kedah kata mak. Termasuk dalam hukum ibu ialah ibu bagi ibu. Sebab dia ibu bagi ibu. Tok. Bapa bagi bapa. Tok wan. Bahasa Arab ni kadang-kadang kita penin. Ibu bagi ibu, bagi ibu, bagi bapa. Macam-macam hak tu, panjang-panjang kemudian. Termasuk dalam hukum ibu ialah ibu bagi ibu, mak, tok, nek sampai ke atas. Ibu bagi bapa dan seterusnya hingga ke atas. Maksudnya daripada mak naik tok, naik tok nek, naik tok tuat. Tu bahasa Siam dah tu. Naik dan naik sampai tak tahu nak panggil lah. Bersilih ganti sampai ke atas. Rangkaian tu selagi dia bernama ibu, tak kira belah mak atau belah ayah. Kalau dekat-dekat tu kita boleh kata lagi ayah mentua, mak mentua, tok mentua, tok nek mentua. Lepas dah tu tak tahu nak panggil apa lah. Orang panggil apa lepas dah tu? Panggil pi lah. Tok njang, tok tuat. Taklah tok sampai atas tu. Ila a'la dia kata. Yang kedua, anak perempuan.
Termasuk dalam hukum anak perempuan ialah cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya sampai ke bawah. Anak perempuan ialah dalam kategori anak perempuan ni cucu perempuan, cicit perempuan, dan ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan. Termasuk dalam hukum saudara perempuan ialah saudara sama ada seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, saudara sebapa, dan saudara seibu. Itu bagi saudara perempuan. Saudara perempuan mungkin kak, mungkin adik kita. Yang keempat, saudara perempuan bagi ibu. Dalam bahasa Arab dia panggil khalah. Mak menakan sebelah mak. Bahasa Kedah. Mak menakan sebelah mak. Mak menakan tu dua beradik dengan mak kita. Sama ada dia saudara perempuan bagi ibu, dia kita panggil khalah, saudara perempuan bagi ibu dari ibu. Saudara perempuan bagi ibu dari ibu. Ikut naik lah tu. Dan saudara perempuan bagi ibu dari bapa. Tok. Tok belah mak, tok belah pak. Ringkas tu hak mudah. Nek, tok nek belah mak, tok nek belah pak. Kira baris orang perempuan yang haram kita menikah dengan mereka. Yang keenam, anak perempuan bagi saudara lelaki. Termasuk dalam hukumnya, anak perempuan bagi saudara lelaki ialah cucu perempuan, cicit perempuan bagi saudara lelaki. Saudara lelaki ni dua beradik yang kita agak ada beradik dengan perempuan. Jadi cerita ni dua beradik dengan perempuan. Yang ketujuh, anak perempuan bagi saudara perempuan. Tadi anak perempuan bagi saudara lelaki. Ini anak perempuan bagi saudara perempuan. Termasuk dalam hukum anak perempuan bagi saudara perempuan ialah cucu perempuan, cicit perempuan bagi saudara perempuan. Baris, tali baris dia punya. Tadi tali baris belah laki-laki. Kita duduk di kampung, kalau orang tanya kita, itulah jawapan kita. Kalau anak perempuan bagi saudara perempuan tu siapa? Masuk dalam hukum anak perempuan bagi saudara perempuan ialah cucu perempuan, cicit perempuan bagi saudara perempuan. Boleh faham tak? Boleh faham. Boleh kono. Tadi sebab adik-beradik. Yang kedua sebab susuan. Ni cerita panjang. Berapa jenihkah perempuan yang haram dinikahi disebabkan oleh susuan itu? Ini cerita makan susu orang jadi anak orang. Dia ada 6 jenis. Sebab susuan dia ada 6 kategori. Bahasa yang lebih orang pakai lah ni 6 kategori. Satu, ibu susuan, mak susu. Seorang anak yang menyusu kepada seorang perempuan sedang umur anak itu belum genap 2 tahun. Dia tak boleh lebih pada 2 tahun. Itu had maksima dia. Anak perempuan, anak yang menyusu itu, seorang anak yang menyusu itu dengan seorang perempuan, anak itu umur dia jangan lebih pada 24 bulan. Kalau lebih dia tak pergi nak susu dah. Itu cerita yang saya habaq macam 2 minggu lepas tu.
Main dengan jahil, bila jahil itu makna dia tak tahu. Bahasa Arab kata jahil. Orang Melayu kalau kata jahil, ustaz tu gamak kat kita, kata kat kita jahil, amboi. Sasa dia alim pun alim tara mana. Kita jahil. Dah. Jahil tu makna bodoh. Dalam bahasa Arab, Melayu pun bodoh tu pun bahasa Arab juga. Al-buda'u, budak-budak. Kita kata budak-budak ni. Nah, seorang anak yang menyusu kepada perempuan sedang umur anak itu belum genap 2 tahun dan tu rintitan syarat dia kena ikut. Ia menyusu itu sampai 5 kali kenyang dalam keadaan tidak berturut-turut, dan tiap-tiap kali ia menyusu itu, air susu itu sampai ke dalam perutnya. Tu syarat tu. Umur jangan lebih pada 24 bulan, mana 2 tahun. Lepas itu minum 5 kali kenyang dengan yakin. Lepas itu pula bukan berturut-turut, berselang masa. Setiap kali dia minum 5 kali kenyang tu, air susu yang masuk dalam perut dia, bukan darah. Ada wanita bila dia menyusu, dia tak keluar air susu, dia keluar darah. Tu tak aci, dia keluar darah tu. Dia boleh iktiraf sebagai anak raja bersiung lah. Makan darah. Tak. Perempuan itu dinamakan ibu susuannya. Makan 5 kali kenyang, yang dia makan setiap kali itu kenyang adalah air susu dia, bukan yang lain. Orang tanya kita tu yang pergi cucuk, bagi jadi hormon, bagi keluar susu, tu tak aci. Lagi dia ada kaedah dia di bawah. Ibu susuannya itu dan seterusnya, ibu bagi ibu susuannya itu adalah haram dinikahinya. Saudara perempuan susuan, anak bagi ibu susuannya adalah menjadi saudara susuan dan haram dinikahinya saudara susuannya itu. Kita minum dengan mak wanita itu ada anak. Tak kira lah lelaki perempuan. Kalau perempuan, dia tak boleh kahwin dengan lelaki itu sebab jadi saudara susuan. Kalau lelaki pun sebalik juga, tak boleh kahwin. Berkenan tara mana pun jangan, haram hukumnya. Ini bukan soal loving, bukan soal cinta. Sebab dia kata saudara perempuan susuan, anak bagi ibu susuan, menjadi saudara susuannya dan haram dinikahinya saudara susuannya itu. Yang keempat, banyak tuan-tuan dan puan, saudara perempuan bagi ibu susuan, maknakan susu kita. Saudara perempuan bagi ibu yang kita minum susu tu, adik-beradik dia yang perempuan. Apabila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka saudara perempuan bagi ibu susuannya itu adalah haram dinikahi. Maknakan susuan. Maknakan susuan kan? Yang kelima, saudara perempuan bagi bapa susuan. Tadi bagi ibu, ni belah suami mak susu pula. Saudara perempuan bagi bapa susuan. Apabila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan itu, suami perempuan itu adalah menjadi bapa susuannya, dan saudara bapa susuannya itu adalah haram dinikahinya. Adik-beradik itu semua tak boleh. Payah anu. Dia kata payah. Ya. Cara? Mai tak dengar.
Asal lagi. Dia cerita kisah susuan dulu. Bak batai, mayam, bak batu kemudian. Panjang cerita. Mungkin sebulan tak habis. Tunggu. Jangan kalut. Kita ni nak lah tu. Nanti cerita hak ni lu. Bagi faham apa itu susuan tu. Connection, hubungan tu. Bak batal wudu, tak batal wudu, batal layak semayang, tak layak semayang tu kemudian. Nanti. Sampai bak dia. Nombor 6, anak perempuan bagi saudara susuan. Apabila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka anak ibu susuannya itu adalah menjadi saudara susuannya, dan anak daripada saudara susuannya itu, sama ada saudara susuannya itu lelaki atau perempuan, adalah haram dinikahinya. Ini cerita bab nikah dulu no. Bab ibadat khusus nanti saya. Demikian juga anak cucunya hingga ke bawah. Tali baris adik-beradik tu tak boleh siapa pun. Dia haram macam dua beradik. Dengan syarat makan susu, minum susu, nenen susu wanita itu sampai 5 kali kenyang dengan yakin yang dia telan dalam perut dia tu bukan lain pada air susu. Mana air susu yang dia makan. Apakah syarat-syarat susuan itu? Tadi kena ketui ya baru nah. Syarat susuan itu 10 perkara. 1, umur perempuan yang menyusu itu hendaklah telah sempurna 9 tahun atau lebih. Mak susu atau ibu susu tu dia kena berumur 9 tahun ke atas. Buktinya umur 9 tahun bagi perempuan ni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang paling muda, anak dara seorang tu ya. Nabi kahwin isteri-isteri baginda Rasulullah semua janda-janda. Bibi Aisyah radhiyallahu anha seorang tu je anak dara. Ketika itu baginda berumur baru 9 tahun kahwin dengan Nabi. Dan di segi fikihnya, ulama fikih kata orang perempuan ini dia apa matang awal. Umur 9 tahun tu dah balighah. Perempuan ni dah matang dah umur 9 tahun. Makanya segala tanggungjawab agama adalah terpondak di atas bahunya. Maka waris-waris dia lah kena asuh ajak dia bagi faham. Cik kena pakai pakaian menutup aurat walaupun di mana berada, kecuali lah dengan adik-beradik yang dekat. Hak tu baru lepas. Kalau keluar rumah duk bogeh kepala gitu, duk pakai seluar sekerat juga, habislah. Berdosalah ibu bapa tu. Budak umur 9 tahun mana dia nak faham semua tu. Sekolah kebangsaan umur 12 kan. Tapi alhamdulillah lah ni di Malaysia kita sangat-sangat rasa selesa lah. Walaupun tak total 100%, tapi kebanyakan anak-anak di Malaysia amnya, di Kedah khususnya, masuk sekolah sekolah tu dah ajak kelumbung dah daripada tadika tu. Pitaski ke, tadika ke, prasekolah ke, apa pun nama kindergarten tu dah kelumbung elok dah, alhamdulillah. Kalau tak kelumbung teriak dia tak pergi mengaji tu. Betul tak? Dulu zaman saya dulu nak cari orang kelumbung pun payah. Seingat saya lah, saya balik pada Mesir habis mengaji tu, peringkat ijazah dah, balik main di Malaysia, turun-turun ke terbang barulah tengok ada orang kelumbung banyak. Masa tu dulu nak cari orang kelumbung buat ubat pun payah dalam sekampung. Kalau orang kampung pula, orang perempuan dia sebai gitu je, tarik kain gitu je, tak katup je, rambut duk kenyih gelak juga. Tapi alhamdulillah lah ni umur 70 80 pun mak tok kita kelumbung, masya-Allah tabarakallah. Meni tekong tu cop tarik masuk, Allah kan bahagia hidup.
mata kita pun kuranglah dosa sikit. Sebab kita tiap-tiap hari kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Alhamdulillah lah bila kita lalu dalam khalayak ramai, orang perempuan semua kelumbung. Cuma ada sikit-sikit lagi je orang perempuan pakai baju body cutting tu kena apa betul lah. Pakai baju ketat mendat body cutting haram hukum dia, walaupun kain tu kelumbung cantik tapi body cutting. Betul tak? Pakai tutup elok, Masya Allah, Tabarakallah, tapi Allah kain dengan baju masif ketat metat body cutting haram hukum dia tu, bukan halal. Walaupun buku lali tertutup tapi ketat saja, pijak bagi sempit, kain tak cukup kot, habis di toko kain. Kumbung tu cantik dah tapi tengok alah, kadang-kadang tu pakai t-shirt scrap legan, kelumbung cantik dah, pakai t-shirt aurat orang perempuan luak pada sembahyang, muka dan telapak tangan yang dibenarkan, hak lain kena tutup. Anak kecil umur 9 tahun tu dah kena dah, sebab umur balighah, dia pula layak jadi isteri orang. Buktinya isteri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itulah role model yang kita kena ikut. Ini bukan syok-syok atau trend. Ini adalah titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jadi ayah, jadi tok, jadi ayah, jadi tok wan, tok orang Kedah ni pelik sikit Tok wan tu laki-laki, hak perempuan tu tok saja. Kalau Terengganu kawan saya kata, kami panggil wan tu hak laki-laki. Kita tok terbalik, tok wan laki-laki, tok perempuan orang Kedah terbalik. Lain Padang, lain belalang, tak apa, yang penting benda tu kita faham. Hendaklah umur perempuan menyusu itu telah sempurna 9 tahun atau lebih. Yang kedua, hendaklah ayak susu tu dari perempuan yang hidup. Orang mati tak boleh. Mak dia mati, baru mati beranak, bawa pergi isap susu, tak boleh, tak aci. Nak perempuan yang menyusu tu hidup. Yang ketiga, hendaklah yang keluar daripada susu perempuan itu ialah air susu, bukan yang lain pada air susu, umpamanya darah. Air susu yang aci. Nombor 4, hendaklah perempuan itu yang menyusu, perempuan yang menyusu itu bukan pondan yang belum tentu ia adalah perempuan. Khunsal muskil, khunsa al-muskil. 50-50, nak kata jantan tak, nak kata perempuan tak. Itu dah kena check and balance lah. Dari segi hukum fiqahnya, ulama hurai juga bab khunsa ni. Khunsa yang muskil tu nak kena check, tengok. Sebab tu kena check, bila sebut khunsa kena check. Kalau alat dia lebih orang lelaki, hukum dia macam orang lelaki. Kalau alat dia tu lebih ke perempuan, dia hukum macam orang perempuan. Kena tengok, kena selak tengok. Nak pasal apa macam mana? Kena check lah tu. Kalau dia lebih lelaki, dia boleh pergi sembahyang Jumaat. Lagu tu nak abang. Alat tu lebih, awang dokeh dia lebih pada hak cik mek dia tu, dia jadi orang jantan. Kalau hak alat sulit dia tu lebih orang perempuan, hukum dia perempuan, dia boleh pergi sembahyang sekali jamaah dengan depa wanita-wanita. Yang jadi di Malaysia tu, hak tu cari pasal semua kita tahu, tapi dia lari pada Malaysia kan, hidup luar negara, ambil kat dia lah tu. Dia lawan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabi dia sendiri. Dia cari pasal
Orang nasihat pun tak mau dengar. Biar pergi dia lah tu. Tu Tuhan kata la taziru wa ziratu wizra ukhra. Bila ada orang nasihat, dosa dia tanggung, dosa kita tanggung. Masa tu lepas dah tanggungjawab. Dinasihat habis-habisan dah. Cakap mufti pun dia tak mau dengar. Cakap agamawan pun dia tak nak ikut. Sedangkan dia tu sah-sah dah sebagai seorang lelaki, tapi dia nak jadi perempuan juga. Kita merasa pelik juga orang jantan tengok daripada ujung kepala sampai ujung kaki lelaki, tapi yang duk jadi lembut, duk percaya apa? Mak ayah dia tak tegur ke, cik ui hang tu jantan? Dia duk alo pada kawan dengan orang perempuan, tak kawan dengan orang lelaki. Tu salah didikan lah kalau kita tak jaga dia kan. Okey, tinggal tu Ustaz. Anak perempuan bagi saudara susuan. Apabila seorang anak menyusu kepada perempuan, maka anak susuannya itu adalah menjadi saudara susuannya. Anak dari saudara susuannya itu sama ada saudara susuannya itu lelaki atau perempuan adalah haram dinikahinya. Demikian juga anak cucunya hingga ke bawah. Siapa dia? Anak perempuan bagi saudara susuannya. Anak perempuan bagi saudara susuannya. Adik-beradik mereka lah. Apakah syarat susuan itu? Satu, hendaklah umur perempuan yang menyusu itu telah sempurna 9 tahun atau lebih. Tadi anda sebut dah. Hendaklah ayak susu perempuan yang hidup. Hendaklah yang keluar daripada susu perempuan itu ialah ayak susu, bukan darah. Hendaklah perempuan yang menyusu itu bukan pondan, yang belum tentu ia adalah perempuan, unsa muskil. Yang kelima, hendaklah air susu perempuan itu terjadi daripada nikah. Ini huraian banyak. Ini kena banyak sangat daripada orang ambil anak belah lah ni. Nikah 20 tahun, 10 tahun tak boleh anak. Pergi cucuk hormon, bagi keluar susu. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh tak? Hendaklah terjadi air susu itu daripada nikah. Mana orang nak darah pergi tutup hormon keluar susu, tak boleh lah. Tak masuk dalam kategori ini. Hendaklah air susu perempuan itu terjadi daripada nikah. Mana kena kahwin dulu, ada tok laki. Itu yang dihabaq tadi. Isteri dan suami itu jadi ibu dan bapa susuan kepada anak itu. Kalau perempuan tu tak kahwin lagi, masih anak darah, dia pergi cucuk hormon, nak ambil anak jadi anak susu, nikah pun tak lagi, tak boleh. Nah, bak tu je. Medai. Hak tu jalan keluar dia. Hak tu kena ingat. Hendaklah ayak susu perempuan itu terjadi daripada pernikahan, bukan sebab lain. Yang keenam, hendaklah umur kanak-kanak itu kurang daripada 2 tahun. Kalau anak tu dah lebih pada 2 tahun ke atas, dia makan 10 kali kenyang pun tak aci sebagai anak cucu, sebagai anak susu. Tu yang saya cerita dulu, ada satu krisis masyarakat. Dia jahil, dia pergi isap susu bini dia. Ni saya ulang cerita balik ni. Bini dia buat terkejut. Bang, pi dah kita dua. Buat apa? Abang isap susu saya tadi. Abang jadi anak susu saya. Tok lelaki tu jahil. Gelabah bodoh seminggu tak makan nasi.
Tidur tak lena, makan tak lalu. Jadi betul. Masa tu saya masih kerja qadi di Kota Stak. Tu bangunan Wak Saman tu sebagai saksi. Ring-ring telefon mai satu negeri kat saya. Assalamualaikum Tuan Syekh Ahmad Saleh, tak buat apa. Ni nak tanya sikit ni awak ha. Jadi ikut mana saya? Apa masalah? Kita tak tahu. Dia bukan orang Kedah, luar dah Kedah ha. Dia kata apa? Saya minum susu isteri saya. Macam mana tuan? Saya ni anak susu ke kepada isteri saya? Saya buat gelabah bodoh dia. Itulah. Seronok sangat. Betul lah Tuhan kata bila dah menikah. Ni terdapat nikah ni. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tuhan firman macam tu. Bila kita kahwin, hunna, wanita-wanita yang namanya isteri itu libasul lakum, jadi pakaian bagi kamu lelaki sebagai suami. Makna Allah buat perbandingan. Bila kahwin tu macam pakaian. Isteri itu boleh pakai suami dia. Wa antum libasul lahun, dan suami-suami itu boleh pakai isteri wanita itu yang bernama isteri. Pakai jalan Allah bagi. Sasa dapat lesen besar pun pergi isap susu pula. Ini punca masalah. Dia nak tanya negeri dia malu. Dia kata malu. Saya kata negerimu ada Tok Mufti, ada Tok Qadi besar, cerdik pandai agama, agamawan, Tok Guru, ada pondok banyak. Awak tak tanya-tanya. Dia kata malu. Ni mik nombor telefon saya mai mana? Dia kata ada kawan salah seorang qadi di negeri tu bagi kat saya. Dia telefon saya. Dia kata tu lah. Saya kata sonok pun kata biar berpada-pada aja. Bila isap susu dia tu buat apa? Gelabah lagi teruk. Dia kata dia lagi dia dia kata siap dah ni mati dah aku. Tu dia lah saya kata lain kali. Betul lah Allah bagi kebebasan bila kita kahwin. Kita boleh pakai aku. Suami boleh pakai bini, bini boleh pakai suami. Tapi ada had-had yang tertentu lah. Itu orang panggil melampau. Ghirah. Nafsu sampai teraman. No, ni hidup gonggong bini susu ni. Susu bini ni. Pederah lagi teruk. Dia lagi gelabah. Riau. Dah lah seminggu tak makan nasi. Tidak tak lena. Dia duk abang saya. Saya tentulah. Gatai lebih sangat. Dia kata. Sebenarnya lah ni umur berapa? Saya tanya dia. Saya baru 45 tahun tuan. Tahu tak anak susu, kisah anak susu tahu tak? Memang tak tahu tuan. Jahil semua rupanya. Dia tak tahu kata anak susu tu kategori macam mana, siapa dia, orang dia, lagu mana jadi anak susu, dia tak tahu. Dia tahu nak isap susu ya. Tu. Anak buat bagi dia lemah teruk dulu bos saya abang. Cik, anak susu ni budak yang menyusu pada isteri kita itu hendaklah berumur bawah pada 2 tahun, yakni 24 bulan. Tuan tadi saya tanya berapa? Umur 45 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Makan sampai belahak muntah pun tak jadi anak susu. Dia kata, lega. Dia kata lega. Makasih Tuhan, saya tidur tak lena. Sungguh-sungguh pasal isteri saya pergi mengaji. Ustaz tu habaq, dia balik, suami dia nak isap susu dia kena bagilah. Taat kepada suami, bagi isap. Tak sah bagi isap, dia kata abang, kita dua habis lah. Kita buat apa? Suami dia tanya, pasal saya tadi ustaz abang masuk dalam kategori anak susuan. Dia kata buat dah. Nasib baik tanya Kedah berhenti sikit-sikit. Abang tu dia kata alhamdulillah. Jangan duk buat dah. Saya kata kerja macam tu lain kali. Sebab umur 24 bulan ke atas tu bukan anak susu. Ang gonggong bila sehari berapa kali pun tak apa, tapi pelik sangat. Pelik tak? Pelik sangat. Sebab tu cerita orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu suka mengendap dinding rumah buluh, jalin buluh tu mengendap.
Dia tengok tu dia anak sama panjangan mak. Dia tengok tu lelaki duk gonggong bini dia. Dia kata, kalau pak dia balik, mampu kita, jom kita balik. Dia kata, orang gendak ni. Anak abang kata, dahsyatnya. Bukanlah, dulu pun jadi juga. Tapi dulu tak pernah timbul isu anak susuan ni. Orang kan tahu masa tu. Duk pi lah. Tak? Syarat susuan 10 perkara. Hendaklah umur perempuan menyusu 9 tahun dan lebih. Hendaklah air susu yang masuk ke perutnya, yang anak tu minum, air susu dari perempuan yang hidup. Hendaklah dari susu perempuan itu ialah air susu. Lepas itu hendaklah perempuan yang menyusu itu bukan pondan dan bukan kategori yang bukan wanita. Hendaklah air susu perempuan itu terjadi pada pernikahan. Hendaklah umur kanak-kanak jangan lebih pada 2 tahun. Hendaklah air susu yang diisap oleh kanak-kanak itu sampai ke dalam perutnya. Nak kena yakin macam tu. Makan sampai belahak. Kenyang. Kita makan kenyang kan belahak. Yang ke-8, hendaklah ia menyusu itu genap 5 kali menurut adat, menurut kebiasaan. Makan sampai 5 kali kenyang. 5 kali kenyang yang dia minum air susu, yang dia telan ke dalam perut dia air susu. Dan anak tu korang pada jangan lebih pada 24 bulan. Tu kelayakan untuk jadi ibu susu, anak susu. Nombor 9, hendaklah 5 kali susuan itu bercerai masa, bukan turut-turut. Makan hari ni sekali, esok sekali, lusa sekali, sampai cukup 5 kali kenyang. Makan sampai kenyang. Kalau cek pergi main bola tak cik. Makan sampai lena. Budak-budak ni kalau dia minum susu, dia lena pun ada 2 kategori. Kadang dia lena, orang kata dia macam kita duduk lah, duk tengok pejam. Tu tak cik. Dia cik lena ni sampai mangli, sampai lena betul-betul lah. Meleleh kat pasi lah orang kata lena. Tu kata lena. Dan dia sekali kenyang tu dia tinggal tak patah balik main dah kat susu mak susu tu. Kalau main makan sikit, minum sikit, lari pergi main bola, balik main minum pula. Bagi lari pergi main goli, balik pula. Boleh kira sekali lah tu. Okey macam tu teruk. Sehari cukup 5 kali ya. 5 kali kenyang tu tuan-tuan dan puan, sampai budak tu minum sepuas-puasnya sampai dia tinggal susu tu, baru dia kira sekali. Hendaklah 5 kali susuan itu dengan yakin. Aisyah bukan apa? Masa 8.2 lah ni 8.28. 3 minit lagi. Tambah sikit lagi. Bagaimana mensabitkan susuan itu? Susuan nak sabit, nak kira ni, nak kira macam mana nak kira? Boleh diambil sebagai bukti bahawa itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali tu. Susuan yang sabit dengan 2 orang saksi lelaki. Kena ada saksi. Orang kampung kita tahu budak tu duk minum isteri kawan tu, atau dengan seorang lelaki bersama dengan 2 orang perempuan. Tu kaedah penyaksian. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kalau saksi dalam agama ni hendaklah 2 orang lelaki yang sempurna, rasyid, mutadayyin, yang tidak fasik. Banyak cerita dia. Kalau perempuan 2, laki-laki 1, perempuan kena 2. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Tuhan cerita dalam Quran dalam ayat tu. 2 orang saksi ni, kalau laki-laki 2 orang. Kalau seorang laki-laki, seorang perempuan, tak boleh.
Kalau seorang laki-laki kena 2 orang perempuan. 2 orang perempuan tu nilai dia sama dengan seorang lelaki. Sebab tu Allah kata wastashhidu syahidaini min rijalikum. Di kalangan lelaki kamu 2 saksi. Fa illam yakuna rajulain, kalau 2 orang tu tak ada 2 laki-laki, farajulun, seorang lelaki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Cukup quorum untuk jadi saksi. 1 lelaki kena 2 perempuan. Kalau 1 lelaki 1 perempuan tak tak valid, tak sah jadi saksi. Orang lelaki 2, orang perempuan, orang lelaki kalau 1 lelaki kena 2 perempuan baru cukup. Boleh faham? Okey. Dan disyaratkan pada saksi susuan itu hendaklah disebutkan waktu menyusunya itu. Banyak kena cerita nak jadi saksi ni. Kami berdua tengok dengan mata kepala kami pada hari sekian, jam sekian, kampung sekian, rumah sekian. Kami tengok budak ni minum wanita itu sebagai ibu susunya, dan budak ni belum lagi meningkat umur 2 tahun. Tu saksi. Bukan senang weh, no. Bilangan menyusu bercerai susuan itu. Kali pertama sekian. Hari apa? Lepas tu selang sehari 2 hari dia main pula. Dia makan ambil kenyang, dia balik pula baru 2 kali. Maksudnya penyaksian tu hendaklah dengan yakin. Dah masuk dah. Dan sampai susu itu ke dalam perut anak itu. Macam mana qarinah dia nak kenal? Nak kenal ayak masuk dalam perut. Tengok rengkung budak itu. Kita telan ayak kan, nampak kan gelegak masuk dalam perut kan. Nak kena tengok sampai tak tu. Nak sabit anak susu, sebab bila anak susu hukum dia lain pada lain. Lain anak sendiri lain, anak susu lain, orang asin lain. Dan cara mengetahui susu itu sampai ke dalam perut, antaranya ni dia tunjuk qarinah. Ialah melalui qarinah, iaitu menghisap susu dan bergerak-gerak halqumnya. Dan memang ia mengetahui bahawa perempuan yang menyusui itu mempunyai ayak susu. Tu saksi tu. Dia tu, baru beranak, anak dia mati. Masa budak minum dia kata susu dia cang. Tahu tak cang? Susu dia cakap siam tu cang. Balabuh susu dia tu mengeras. Duk tanggung ayak susu penuh. Anak tu hisap tapi bersembak, pacik-pacik keluar tepi-tepi bibir mulut ni. Sampai teratu saksi. Aku tengok dia kata ada budak tu hisap ayak susu pacik keluar pada mulut dia. Nak bak ayak susu banyak. Awak dia kata lutlak. Pekah saja lutlak. Pekah ni kena cerita step by step dan 2 step. Dia kena satu. Habis tentang bab susu. Dia telan, tengok halqum dia bergerak, dan kita yang jadi saksi itu mengetahui perempuan yang menyusu itu mempunyai ayak susunya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.